cikgu ni buat apa, itu masalah dia. Dan nanti ada orang pergi masjid bawa anjing, tapi dia tak nampak, tak ada orang nak teman dia, cucu pun tak ada, bawa anjing, pak kat situ ikat. Bayangkan, begitulah keadaan pemikiran masa kini. Jadi walau bagaimanapun pihak penguasa, pihak agama dan juga pemikir-pemikir yang telah berazam untuk tahun hijrah yang baru ini untuk membuat satu artikel yang memberi faham kepada remaja-remaja kenapa dilarang, terutama Imam Syafi'i memang larang sangat-sangat kuat. Dan barulah kita nampak hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mana menceritakan bahawa malaikat Jibril tidak masuk rumah. Dia masuk rumah yang ada anjing dan juga gambar yang disembah ataupun patung yang disembah. Kemudian datang soalan lagi, habis gambar rumah kita itu tak nak kita sembah, dekat nak buat macam mana? Tak mesti pada gambar ustaz-ustaz yang buat promotion apa semua tu gambar lah tu kan. Bukan kita sembah. Dia yang dilarang gambar yang disembah. Begitu juga patung, perhiasan-perhiasan yang binatang-binatang yang kita kekalkan, yang itu jadi khilaf. Jadi mana memang tak boleh patung-patung itu dibekukan, dikeraskan. Yang itu letak pagi-pagi suruh membantu rumah bersihkan supaya lam ini cantik saja ataupun muka rusa ke apa ke. Dan hari ini alhamdulillah kebanyakan kita duit banyak macam mana pun benda-benda macam tu sudah tidak ada di rumah-rumah besar. Kalau dulu ada. Balik kepada anjing. Dan orang besar-besar dulu pun belanjing. Ada yang belanjing dan ada yang masuk dalam rumah. Begitulah. Dan anjing ini hanya diharuskan, dibolehkan untuk jaga kebun, boleh. Jaga haiwan ternakan kita, boleh. Teman memburu untuk mengejar apa-apa yang kita dah tembak ke apa ke, boleh. Kita lepaskan dia, kejar rusa tu, tangkap. Dia kejar-kejar sampai dapat, boleh. Begitulah hal-hal haiwan dan menjaga keselamatan harta kita, nyawa kita dan sebagainya. Tapi kalau untuk pet, peluk-peluk, belai-belai macam itu, qat'i hukumnya adalah dilarang, iaitu haram. Alhamdulillah, sikit hari lagi kita akan dapat artikel-artikel yang boleh membantu anak-anak muda kita supaya tak mengulangi ini lagi. Baiklah sidang jemaah yang dirahmati Allah, sementara kita masih berada 2 hijrah ini, sedikit saya nak sentuh tentang bulan hijrah ini. Kita semua dah ada azam, dah ada azam. Yang dulu kurang sedekah nak banyak sedekah, yang dulu kurang puasa nak banyak puasa, dan buat persiapan di alam akhirat. Kita ini hendaklah fokus kepada alam akhirat. Alam di sini insya-Allah tak ada masalah. Orang Indonesia, orang Bangladesh, India, Myanmar datang sini rajin, usaha sungguh-sungguh, insya-Allah hidup senang, tak susah. Untuk penghidupan di dunia, insya-Allah rezeki semua ada, tetapi penentuan kita ialah al-haya ba'dal maut, iaitu hidup kita selepas mati, selepas kita hijrah. Ini yang kita perlu fikirkan. Dengan sebab itu, negarawan akhirat kita, iaitu Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada kita. Untuk kali yang kedua saya ulang di sini, ingat sangat al-jamaah itu. Itu wasiat Nabi. Yang pertama, jamaah itu kita kena jaga. Kita punya kekuatan bersama-sama. Sesama Islam baik, sesama bangsa baik, sesama Korea, jiran dan sebagainya. Ini penting. Kerana perpecahan ini menyebabkan runtuhnya, terhapusnya bangsa. Yang kedua, Nabi pesan as-sama'ah, disuruh kita kuasai as-sama'ah. Hari ini kita kenal sebagai broadcasting ataupun ini internet dan sebagainya. Tapi kita tak upaya, yang menguasainya orang lain.
Kerana kita tak hidupkan roh hadis Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi pesan 2 kali wasiat ini kepada para sahabat, sampaikan pada tabi'in, tabi'in pada sampaikan sampai kepada kita, bahawasanya pegang ini kuat-kuat. Jangan sampai berpecah belah, sampai berkelahi, sampai berbunuh-bunuhan. Kita tengok hari ini ISIS datang daripada sana, masuk ke negeri Iraq, kemudian membunuh orang-orang yang mereka tak anggap tidak ada agama, tak ada di satu kawasan. Zalimnya begitu. Bukan dia dakwah, sekadar tanya dia nak Islam atau tidak. Kalau tak mau dibunuh kanak-kanak baik. Ini kezaliman akhir zaman. Jadi Nabi suruh jamaah, tapi manusia terus berbunuh-bunuhan. Yang ketiga yaitu at-ta'ah, setia, loyalty kita kepada, bermula daripada Allah Subhanahu wa taala, ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum, kemudian sampai bawah. Jadi isteri taat kepada suami, suami taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan lain. Jadi inilah prinsip kehidupan yang telah ditinggalkan. Tidak ada kesetiaan. Kerja pun tak mau. Kerja semua dah ikut macam players main bola. Ada agak-agak orang ditarik sini pergi sini, orang ditarik sini pergi sini. Tidak ada kesetiaan. Berbeza dengan orang yang dulu, kerana bersyukur tunggu bertahun-tahun di kedai itu, dia tunggu demi bangsanya, demi agamanya, dia sanggup kerja kat situ, dia sacrifice, dia taat. Tapi hari ini tak ada. Offer bagus, tinggal. Tidak ada kesetiaan. Mak marah sikit, tinggal. Bapak tegur sikit, tinggal. Tak ada nak tunggu. Tak ada kesetiaan, ikut kawan. Kerana apa? Dah terhakis dah sifat taat. Dengar nasihat ibu bapa, tak ada. Dah tak takut dah. Tanggang moden ni dah ramai dah, cuma tak jadi batu je. Si tanggang moden dah ramai, cuma Allah belum nak jadikan batu je. Kalau batu, bersepah-sepah batu. Begitu saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat barulah jihad. Jihad hari ini yang kita tengok dalam akhbar kena tangkap kerana nak menyertai yang mereka anggap jihad. ISIS, kalau kita ikut, kalau kita mati, dia kata kita jihad, mati syahid. Ramai anak-anak muda kita nak pergi, wanita-wanita, tuan-tuan, anak-anak kita yang perempuan tu, bila dah apa ni, tengoklah jodoh dia, kesian. Orang perempuan ni dia tension. Bila dah begitu, ikutlah tu. Tak apalah kahwin Arab ke, jadi apa ke, hidup pun tak berlaki ke, dia baiklah pergi perang saja, pokok mati-mati syahid. Ada yang berkata begitu. Kerana apa? Ini tekanan hidup. Kerana apa? Banyak kita menyalahi syariat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita barulah al-hijrah. Jadi daripada 5 yang bawah sekali hijrah, iaitu paradigma. Tukar perangai buruk kepada baik, iaitu hijrah. Sifat malas kepada rajin, itu hijrah. Iaitu suka menolong, daripada malas menolong, tak peduli orang, itu hijrah. Daripada penakut pada berani, itu hijrah. Jadi cerita hijrah ini tidak lagi Nabi daripada Mekah naik unta beramai-ramai pergi ke Madinah, begitu keadaannya. Ataupun Nabi dengan Abu Bakar pergi naik unta, itu semua dah berlalu. Kalau cerita inilah yang dibawa di setiap masjid, pakat kosong lah anak muda. Tak ada dah. Kita pun dah pernah dengar, tapi dah tak ada tempat nak pergi. Dah veteran, kita pun tunggulah. Ini saudara. Jadi sama-sama kita cari satu pendekatan baru supaya dapat menawan balik anak-anak muda berada di dalam rumah Allah. Adanya tuan-tuan di rumah Allah hari ini kerana masa remaja kita tempatnya ialah masjid. Dulu kita suka dengan masjid, kita suka dengan rumah Allah, sentiasa bermain di masjid, pagi-pagi sampai di masjid, mutalaah di masjid, nak exam kita berkumpul kawan-kawan di masjid. Semuanya masjid itu merupakan tempat berkumpulnya waktu kita remaja. Tapi hari ini anak-anak dah ada handphone, dah ada WhatsApp, dah ada TV, dah ada internet, dah berbagai-bagai kalangan, dan duduk seorang-seorang sampai di rumah handphone, sampai restoran orang yang nak order tu tunggu cik makan apa, dia raih handphone lagi. Yang isteri pun layan handphone,
Si isteri anak ni pun layan handphone, si mak pun layan, sama je masing-masing. Yang budak ni menunggulah makan pencik, ya. Buatlah teh tarik. Okeylah, sama teh tarik kita ni. Tak mau fikir lagi, dah tak mau buat keputusan. Apa keperluan dia? Raikan handphone. Beginilah keadaan kita hari ini. Kita cakap macam mana pun, manusia hari ini, kita tengok apabila berada di dalam suasana begini, bagaimana masa akan datang. Saudara, sama-samalah kita fikirkan. Kerana inilah penghidupan kita. Mari kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW sekejap. Kita bawa memori kita balik 1400 tahun dulu, yang mana satu waktu Rasul SAW dihalang daripada berdakwah, daripada menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Waktu tu awal-awal Al-Quran turun. Abu Lahab, Abu Hunnah, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain Abu yang popular di kota Mekah, merupakan senet ataupun pemegang kuasa exco penuh Mekah, memutuskan dalam mesyuarat dia di Darun Nadwah bahawasanya Muhammad ini perlu dihalang. Itu Nabi. Oleh kerana kecintaan dia kepada umat sampai hari kiamat, dan dia merasakan bahawa keputusan terakhir yang Allah amanahkan kepada dia, dia meletakkan satu sifat berani. Ini kita nak ambil berani. Berani bercakap yang benar, qulil haq walau kana murra. Berani bercakap benar walaupun pahit, yang akan kita tanggung selepas itu. Nabi berani. Jadi apabila datang semua ni, abu-abu ni menghadap Abu Talib. Abu Talib merupakan uncle ammi yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hormat dengan Abu Talib, maka Abu Talib tidak, Nabi Muhammad tidak diganggu, melainkan apa-apa mereka refer dekat Abu Talib. Begini, satu waktu, ya Abu Talib, kau tanya Muhammad, dia ni nak apa sebenarnya? Dia nak apa? Dia kacau kampung kita, menyebabkan kita jadi berpecah belah, bawa agama baru, fahaman baru. Kan cukup Datuk diri kita dah tinggalkan kita agama, patung-patung ni ada dah elok dah aman makmur, kita berkuasa di sini, kita hidup senang. Saudara, yang dimaksudkan itu adalah penghidupan jahiliyah, yang mana tidak ada law langsung. Jahiliyah ini tidak mempunyai sebarang undang-undang, kuasa di tangan dia. Kalau satu orang bunuh unta, dia tak berkenaan kaum tu, dia boleh rampas satu kaum tu punya unta, kuasa dia. Dan kalau dia di pihak geng-geng ini, maka semua geng-geng ini akan meluluskan untuk bertindak sedemikian. Itu. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Akhirnya dia berjumpa dengan Abu Talib, dia minta Abu Talib beri kerjasama halang Muhammad ini. Tapi negarawan akhirat kita berkata, Nabi Muhammad SAW satu malam di waktu bulan mengambang terang berjumpa dengan Nabi, dipanggil Muhammad, nak cakap sikit. Dia kata, Abu Talib, semua abu-abu ni, ketua-ketua kabilah dah jumpa, mengatakan suruh kau berhenti daripada kerja yang kau buat sekarang. Kalau kau nak istana, dia orang akan buatkan istana. Kalau kau nak isteri, sebut berapa nak, 10, 20, cakap saja. Nak ratu-ratu daripada mana, cakap. Daripada Yaman boleh, daripada Kufah boleh, semua boleh, kau sebut saja. Nak yang umur berapa, sebut. Begitulah tawaran demi tawaran, sampailah harta kekayaan dan sebagainya. Dan Nabi dengan rendah diri berkata kepada pakcik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mula-mula sekali dia kata, wallahi, demi Allah, wallahi ya am, wallahi ya am, bapak saudaraku, wallahi. Dia cakap begitu. Apa kata dia di sini? La wadau asyamsa,
la wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, dia kata, an atruka hadzal amr. Begini saudara, bapa, dia kata pak cik, dia kata demi Allah, kalaulah pak cik panggil semua orang Mekah ni, kalau dia mampu turunkan matahari letak kat kananku, turunkan bulan letak kat kiriku, an atruka hadzal amr, untuk aku berhenti daripada misi ini, dia kata tidak sama sekali. Hatta yuzhirahullah, sehingga Allah perlihatkan sama ada aku kejayaan ataupun ahli ataupun aku binasa bersama-sama. Nama nak meninggalkan sama sekali aku tidak mahu, aku tidak akan tinggalkan. Ini wajah ataupun ini ucapan pemimpin negarawan dunia, negarawan akhirat. Seorangnya je manusia yang bercakap ini sampai hari kiamat. Tidak jumpa lagi pemimpin yang mampu cakap begini. Kita pun kalaulah ditawarkan sebegitu, hang nak apa? Istana, nak mana? Sebut. Dekat bukit mana? Bukit Kiara, Bukit Bandaraya, katalah. Bukit Aman, nak istana. Okey. Buat satu. Nak isteri kat mana? Anak orang Kedah, orang Siam, orang Thailand, orang mana? Cakap. Oi, gempak kita balik, letak fikir nak pergi ke tidak, nak respon ke tidak. Inilah dia akhir zaman. Berbeza kerana apa? Kita tak hayati sirah nabawi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Allah, sambil kita membaca Al-Quran, sambil kita mentalaqi dan sebagainya tentang Al-Quran dan ceramah-ceramah yang lain, hayatilah. Saya bimbang penceramah-penceramah, bukan nak kata penceramah hari ini tertarik dengan satu cara ceramah yang membuat penonton tertawa. Kita datang ni untuk membuka hati, iaitu membuka mata hati tiap-tiap individu. Mohon ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rahman, aku tidak tahu apa yang mereka mahu pada pagi ini, ya Allah. Aku datang membuka langkah, tunjukkanlah kepadaku apa yang patut ku ucapkan, apa yang patut ku sampaikan. Hanya Kau yang tahu. Dan bukakanlah hati mereka untuk menyembahmu, ya Allah. Bukan untuk tertawa, untuk bersukaria dengan penyampaian-penyampaian yang humor dan sebagainya. Tetapi di akhir zaman ini semuanya nak jadi menghibur. Tak kiralah ustaznya, program-program agama semua dijadikan hibur. Dia jadikan ustaz muda hiburan, dia jadikan macam-macam. Ayat lagi dia baru-baru ini semua berbentuk hiburan. Ceramahnya cari poin untuk orang tertawa, nak menghiburkan. Sedangkan Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam cukup jaga. Saudara, dia kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, apa yang Allah perlihatkan, nescaya kamu akan fikirkan hari akhirat. Dan kamu banyak menangis mengenangkan usia yang telah habis ini. Apa yang telah kamu buat dan berapa balance, apakah persiapan kita untuk berhadapan dengan hari akhirat. Itu patut kita kekalkan, kita pesan supaya kita ni bersiap siaga untuk hari akhirat. Tapi saya baru-baru ni dengar, saya tak ada kuliah, duduklah sekejap, aduh hiburan, tertawa, berdekik-dekik ketawa, suka sangat, best kalimah. Jadi tuan-tuan kalau mengambil penceramah, pesankan kepada dia, kami hendak ilmu, kami hendak perkara yang membawa kebaikan, bukan nak hiburan tertawa-tawa. Nanti dia akan jawab, oh kalau macam ni anak muda larilah, tak mau dengar. Anak muda tu akan tua juga satu hari. Dia akan tahu apa yang disampaikan oleh ustaz ataupun guru. Kalau dihibur tertawa, saya kesedaran. Malam tadi di Syarab, tengok cara penyampaian dia. Saya tengok, balik saya singgah sekejap. Lepas kuliah saya, alhamdulillah ada penyampaian yang agak keras, kemudian yang serius, untuk mengingatkan manusia bahawa hari akhirat itu sangat penting. Hari akhirat, kita baca Quran untuk hari akhirat, kita bersembahyang jamaah untuk hari akhirat. Sedangkan sembahyang seorang-seorang boleh, tapi sembahyang berjamaah lebih baik untuk hari akhirat kita. Jadi apakah kebaikan
untuk hari akhirat, itu yang kita fikirkan hari ini. Kalaulah bercakap baik, bercakap betul itu baik untuk hari akhirat, hari akhirat. Dan kalaulah tertawa itu tak memberi manfaat kepada akhirat, kita kurangkan ketawa. Boleh ketawa, tapi jangan selalu. Saya pun teringin juga buat di rumah, tapi lepas 15 minit ceramah, baru saya masuk satu di rumah. 15 minit, baru saya masuk satu. Bukan dekam. Bila banyak ketawa, hati mati. Begitu kata Rasulullah SAW, kita percaya. Baik. Dan pada pagi ini, saya nak ambil satu surah yang menggembirakan Rasulullah SAW, iaitu permulaan siang. Tak payah, tuan-tuan hafal ayat, pilih ini 11 ayat. Permulaan siang bermakna ad-duha. Waktu duha ini sekejap lagi. Selepas subuh ada waktu dipanggil syuruk, isyraq. Lepas isyraq ada waktu dipanggil duha. Lepas duha melalui tengah hari dipanggil zawal. Lepas zawal dipanggil zuhur. Habis zuhur dipanggil asar. Bila asar, habis asar dipanggil maghrib. Habis maghrib lebih kurang 1 jam dipanggil isya. Isya terus sampai besok pagi, iaitu fajar. Begitu. Jadi ada ghurub matahari, ada terbit matahari. Itulah penghidupan kita yang kita lalui saban hari. Setiap hari itulah waktu-waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini keahja semua kita berada waktu duha, iaitu permulaan siang. Surah ini turun selepas lebih kurang 60 hari. 60 hari tidak turun wahyu. 60 hari berapa? 2 bulan. Sorry, bukan 60 hari, 6 bulan. 6 bulan. 180 hari tidak turun wahyu. Orang-orang Mekah mentertawakan Rasulullah. Mughirah dan geng-geng dia Yahudi ini mentertawakan Rasulullah. Allah dah lupa Muhammad. Tak ada lah, Jibril tak main dah. Besok tak main, lusa tak main. Selepas turun daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bersama dengan ya ayyuhal muddathir, sengap, tak turun apa dah. Nabi duk tunggu, kadang-kadang Nabi naik balik ke Gua Hira. Mana pokok dia naik ke atas, dia tunggu kat situ. Bawalah bekal seadanya, tunggu, bertahanus di sana. Sekali lagi, tak juga turun. Mana Jibril pergi ni? Jadi duka cita Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedih kerana tak turun Al-Quran. Akhirnya pada satu waktu turunlah Jibril alaihissalam membawa berita baik, berita gembira. Dengan sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca wadduha, sudahnya dia kata la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang kita tengok, ada sejarah dia. Kan ada kata, waktu kita khatam Al-Quran, apabila bunyi saja fahadith tu, kita pun cakap la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah ayat ini saja dia bergembira. Kerana apa? Dapat ayat ini. Macam mana ayat ini Allah turunkan menghiburkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil sedikit pendekatan supaya sama-sama tahu ad-duha. Ad-duha boleh berubah hati. Ad-duha kalau kita baca betul-betul boleh membuka pintu hati kepada agama, boleh buka pintu hati kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Hayati sungguh-sungguh. Ad-duha 11 ayat. Surah ini dikatakan khas untuk pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan balik asal usul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ayat yang pertama. Bagaimana Allah gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kalau kita belajar qiraat, kita akan jumpa wadduha wal-laili idza saja. Atau orang Perak ya. Perak. Orang Perak ngaji macam tu kan?
Mubarak. Wadduha tak ada kan? Tapi ini qiraat. Tak apalah. Bacaan Asim ke, Kumpul ke, Ibnu Katsir ke, Warash ke. Ya. Itu kemudian. Tapi kita baca. Kata Allah, wadduha, demi masa permulaan siang. Kita tengok Nabi memikirkan. Dia renung balik. Oh, di sana terbitnya matahari. Terang. Bumi mula terang dengan sinaran matahari. Bumi mula mendapat cahaya matahari. Burung-burung waktu itu yang berkeliaran, yang berterbangan, burung-burung Nabi dongak ke atas. Tengok hayawan-hayawan lain semua sudah bangun. Manusia sudah mulakan pekerjaan, tuntutan penghidupan. Keluar rumah dengan alat-alat masing-masing pertanian waktu itu. Kalau yang bawa kambing lah, kalau yang bawa cangkui lah, ikut keperluan masing-masing. Yang pergi berniaga, bawa lah. Pasar mula dibuka, manusia mula heboh mencari penghidupan. Waktu duha. Muhammad, kau buka pemikiran. Begitu juga kita umat, buka fikiran. Apakah besarnya duha? Ini permulaan hari siang. Kita tengok, jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita balik masih boleh melihat terang, menikmati terangnya cahaya matahari. Kalau diambil penglihatan, apa kita dapat? Gelap, malam pun hitam, pagi pun hitam, siang pun hitam. Tak ada, matahari bulan sama saja. Kalau Allah ambil penglihatan kita. Dan kalau Allah ambil pendengaran kita, kita akan sunyi. Tak ada bunyi apa pun, senyap. Mentokar lalu tak bunyi apa. Bayangkan kalau Allah ambil pendengaran kita yang ada di telinga ni, Allah ambil, pinjam sekejap, bagi jam seminggu juga. Sunyi dunia ni. Cuba tuan-tuan fikirkan. Senyap sunyi. Angin lalu tak bunyi, petir angin selapa je. Petir macam-macam. Tak ada apa pun. Habis. Kerana apa? Allah ambil ni. Jadi syukur dengan ada penglihatan dan juga pendengaran. Bahkan ada akal, kita boleh berfikir. Begitu juga anggota-anggota yang lain. Bolehlah kita berjalan tanpa bawa suluh. Semuanya terang, senang bergerak, senang bercucuk tanam, senang berniaga. Maka syukurilah gerak pagi ini ad-duha. Buka pintu ad-duha. Dan Allah sambung lagi, wal-laili iza saja, demi masa malam apabila telah sunyi. Nanti petang berjalan masa itu dan merehatkan diri. Dua benda. Kemudian sangkaan orang-orang musyrikin Mekah salah, kerana Allah tidak sekali-kali membenci Muhammad dan membiarkan Muhammad dan tidak menurunkan wahyu lagi. Lagi Mughirah in the gang, Abu Lahab semua dah senap dah. Dah turun lagi dah. Habis kena kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Memanglah dia kata, yang akhir, iaitu yang akhir besok, hari akhirat besok adalah lebih baik daripada ada yang sekarang. Al-ula ni semasa. Jadi kita kena ingat, Rasulullah SAW pun diingatkan Allah yang lepas, ya, iaitu dan juga yang sekarang dan yang akan datang. Sama-samalah kita fikir, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu akan memberimu sehingga kau betul-betul berpuas hati, wahai Muhammad. Jadi Nabi kita dapat tawaran sedemikian, maka wajarlah kita juga sama-sama yang bergembira membaca surah Al-Duha. Selalulah baca surah Al-Duha. Baca. Nanti habis ini kita baca sama-sama. Tunjukkan kita share kegembiraan ini dengan Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. Bukan susah Al-Duha. Takkan tak hafal. Mungkin makhraj tak berapa betul, itu kita sama-sama baiki. Kita orang Melayu, kita bukan orang Arab. Jangan susah hati. Kalau baca tak apa tepat, memang sini ada kuliah Quran kan, belajar. Penuhilah ruang-ruang masjid ini dengan apa? Tuan-tuan jangan terperanjat. Kalau ditakdirkan ada orang yang kasyaf datang kat sini, dia kata, kenapa jin lebih ramai dari manusia yang belajar Al-Quran? Tuan guru Al-Quran tu ada duduk kat sini mengajar Al-Quran, manusia tak ada, tapi jin. Dia kasyaf. Allah beri kelebihan, boleh melihat, boleh merasa yang kita tidak dapat rasa. Dengan standard amalan dia. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terbanyak, banyak jin dalam masjid. Ialah yang kita tak main sini. Semua ada pergi tempat lain.
Jin datang mengaji Al-Quran kat sini. Quran kita lipat semua. Itu saya bulan lepas saya tengok pun yang merah tamu. Lepas tu mai pagi ni pun tamu. Saya kata, usik ke tak usik? Ada usik kan? Ada buka kan? Ada kan? Ada. Kalau tak ada, Allah kesian. Cuba tuan-tuan bayangkan Al-Quran. Duduk renung, ya Allah. Inilah yang menyelamatkan kita. Ini yang menyelamatkan kita. Cubalah kita duduk dengan kasih sayang. Satu hari mengemas Al-Quran. Kak Hajah, hari membersih Al-Quran. Kita tak duduk susul begitu. Lepas tu letak slogan, marilah kita jom baca Al-Quran. Jom kita sentuh Al-Quran. Jom kita fahami Al-Quran. Kita ajak. Kita kata Buya Hamka, kita apa nama ni? Kita undang hati kita ni. Kita panggil supaya terpanggil, supaya jinak dengan Al-Quran. Jangan liar dengan Al-Quran, jinak dengan Al-Quran. Kemudian, apa kata Rasulullah? Ya Tuhan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada penghidupan yang baik melainkan hidup di hari akhirat. Nabi kita cakap macam tu, kita kena percaya. Kerana Nabi cukup jelas bahawasanya penghidupan akhirat itu lebih utama. Jadi saudara, apakah persiapan mati? Malam tadi saya balik kuliah, entah macam mana, terlena dulu. Allah, saya kata, saya tak baca lagi surah Al-Mulk. Jadi dalam tidur tu, dalam waktu-waktu malam tu, kan dia pukul 3 tu saya terjaga, astagfirullahaladzim, sampai pukul 3 saya pun duduk baca Al-Mulk. Tapi dah tak boleh tidur lah. Saya bangun sekejap tanpa wuduk, ya, dekat tempat tidur tu saya baca tabarakalladzi biyadihi, sampailah qul in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Habislah 30 ayat. Nak tidur balik ke? Nak tidur balik ke? Bayang dah ni tempat ini. Kalau saya tidur pakai tersiang ni kan, saya tak tidur lah. Begitulah saudara, persiapan kita ialah Al-Mulk. Nabi kata, ni saya ulang sekali kerana saya kena ulang banyak kali supaya kita sama. Bukan saya aja baca, tuan-tuan pun kena baca. Nabi kata surah Al-Mulk dalam Al-Quranul Karim, riwayat daripada Al-Baihaqi, mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami semua bahawasanya dalam Al-Quran ada satu ayat, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, yang mana orang yang membaca, yang melazimkan membacanya sampai habis usianya, sampai mati, maksudnya begitu, maka dia ditempatkan tempat yang baik di alam barzakh dan dibangkitkan di hari akhirat dengan sebaik-baik kebangkitan. Digembirakan Allah. Allah berjanji kepada orang yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yang saya baca separuh tadi. Nak baca habis, saya tengok yang kat belakang ni. Kalau saya habis. Kak Ajah saya tahu dia nak habiskan ni, ustaz berhenti tengah-tengah. Azab bisair, Allah pilih sangat. Itu orang yang suka Al-Quran. Tapi kalau orang yang tak suka, panjang pula dia ni. Betul? Dia kata panjang, dah masuk Al-Mulk pula. Siap dia. Lega dia berhenti kat sini. Allahu Akbar. Biasakan baca surah panjang. Subuh ni elok surah panjang, Isyak elok surah panjang, Maghrib pendek, Zuhur pendek, Asar pendek, kerana kita sibuk dengan pengurusan. Maghrib waktu yang pendek, Isyak pun dekat dengan Maghrib. Okey, baca pendek-pendek je. Inna ataina kalaqad ja'akum, cukup. Pendek je. Wal asr pendek. Tak payah yang panjang-panjang. Nak panjang pun sikit. Tapi Isyak boleh dulu. Panjang. Satu surah nak baca pun boleh. Subuh boleh. Memang Nabi ajarkan begitu. Jangan mengeluh. Kalau kita tak larat nak berdiri, macam tuan-tuan kita tu ada kursi. Duduk tepi. Tak apa. Allahu Akbar. Duduk kursi. Kita pun tak tahu hari ni semua boleh berdiri. 70 tahun besok boleh berdiri lagi. Belum tahu. Begitulah. Dia kata di sini, ya, sebaik-baik kehidupan ialah kita fikirkan hari akhirat. Dan Nabi berpesan untuk mendapatkan penghidupan yang membahagiakan di akhirat, utamakan surah Al-Mulk. Bacalah Al-Mulk saban hari, insya-Allah. Itu janji Allah kepada pembacanya. Kemudian kita teruskan ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa
Tidakkah? Dia kata, ya, dapati engkau berkeadaan yatim satu waktu dulu, lalu Allah melindungi. Alam yajidka yatiman. Muhammad, hang dulu anak yatim. Orang lain balik rumah ada mak ada bapa. Kita dia kata anak yatim. Nanti Allah turunkan lagi, jangan takhar anak-anak yatim. Jadi hang anak yatim, kami bela Muhammad. Allah ingatkan balik, refresh balik memori Nabi kita. Hang dulu kecil-kecil anak yatim, pak hang meninggal belum hang keluar lagi. Hang dalam perut, kemudian umur 6 tahun mak hang meninggal. Hang anak yatim wafiatu, tak ada ibu, tak ada bapa. Siapa jaga? Aku jaga, kata Allah. Dia kata sini, wa wajadaka dhallan fahada. Ingat tak dia kata, ketika kamu dalam keadaan sesat. Dia ada dua kisah. Fahada, yang menurut siapa? Ada satu kisah, kalau tuan-tuan jumpa, Abu Lahab pernah beri petunjuk kepada Nabi. Waktu tu Nabi kecil, Nabi balik daripada rumah Halimatus Sa'diyah. Selepas dia melihat Nabi dibelah dada oleh Jibril, waktu kanak-kanak, maka bapa suami pada Halimah bimbang budak ni, baik kita hantar balik, serah balik ke Abdul Muttalib. Maka dia bawa dalam perjalanan Nabi ni, budak lari sana lari sini, hilang, bolan, sesat. Bukan sesat akidah, sesat dalam perjalanan. Maka mereka heboh, report Abu Lahab report. Fahada, Abu Lahab tunjukkan. Jangan kita katakan Abu Lahab pun pernah bertunjukkan Rasulullah. Memang betul, Rasulullah waktu itu kecil, dan Rasulullah yang buat, yang Abu Lahab tolong tu, tunjukkan dapat, dukung balik, hantar balik. Itu berlaku zaman dia kanak-kanak lagi. Tapi bukan bab akidah. Jangan kita salahkan kat sini. Ya, ini bukanlah semasa dewasa engkau bingung, dia kata. Ya, memikirkan masyarakat kaum yang sesat, menyebabkan engkau kerap ke Gua Hira, mengasingkan diri, menunjukkan bukan itu. Tapi Allah ulang kisah ni waktu kecil-kecil dulu. Kecil. Tadi yang yatim ni waktu kecil, dah besar mana ada panggil yatim lagi dah. Dia kata waktu tu lari sana lari sini, hilang. Maka datang Abu Lahab, dia tunjukkan jalan, bawa balik, dan hang tak sesat. Kemudian wa wajadaka ilam fa'aghna, dan ketika itu engkau miskin Muhammad. Bapa tak ada, mak tak ada, ibu bapa kamu hanya tinggalkan seekor unta dan seorang pembantu yang bernama, siapa nama pembantu? Nama asalnya Barakah. Ummu Kajah. Aiman. Ummu Aiman ini adalah Nabi anggap sebagai ibu. Nabi anggap sampai ibu. Dan Ummu Aiman ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jodohkan apa semua, dia ikut Nabi. Dia pindah Madinah, tak boleh dia balik ikut Rasulullah. Cinta dia kepada Rasulullah terlalu kuat. Dan dia ada nama anak seorang, Osama. Bukan Bin Laden, Osama. Dan anak itu memang menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Okey, dan dia ni sampai wafat Rasulullah, dia ada di sisi Rasulullah. Dan Ummu Aiman ini yang last khidmat dia lah mengambilkan air dan juga siwak Rasulullah waktu Nabi nak wafat. Jadi kita kena baca kisah-kisah ini. Jadi menjadikan kita sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuan Aisyah, Fatimah ada situ, Ummu Aiman ada kat sini, dan para sahabat yang lain-lain, keluarga juga ada, Hasan, Husain, Ali semua ada. Nabi dalam keadaan sakarat waktu-waktu begini lepas subuh, Nabi minta siwak. Dengan sebab itu kalau kita belajar bab siwak, antaranya siwak ini menerangkan mata, siwak ini membuka hati, siwak ini memudahkan roh keluar dari badan, jasad. Kerana siwak, Nabi ambil, dia bersiwak. Dia minta Ummu Aiman ambilkan siwak, dia siwak pagi. Kerana Nabi sudah rasa sudah dekat harinya, masanya. Jibril dah turun dah tunggu dah keluar dah. Waktu-waktu duha macam ni, maka Nabi diambil. Israel malu nak ambil, kerana Muhammad ini kekasih Allah. Tapi Allah kata ambil dia tu seperti mencabut rambut dalam tepung istilah peribahasa kita.
cukup lembut, cukup jaga. Itu pun sakit, kata Nabi Muhammad SAW. Biarlah kau kumpulkan semua kepayahan sakaratul maut ini kat aku. Asal jangan kau timpakan kepada umat kerana sakitnya. Dan diajarkan kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Pagi tadi pun saya lupa baca. Tuan-tuan jangan lupa. Tadi saya tak baca kan? Sekarang ni kita baca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, permudahkan ketika sakaratul maut. Sakit saudara. Jangan main-main sakaratul maut. Sakaratul maut. Kemudian fa ammal yatima fala taqhar. Dia kata, adapun berkenaan dengan anak yatim, apabila anak yatim jumpa kat kita, janganlah kita kasari. Anak yatim ni tak ada bapa. Kalau kita tengok 10 hari bulan Ashura Kak Hajar, 10 hari bulan Muharram ini, hari ini kita dah standby duit. Kita kumpul duit, tak apalah RM50 ke RM100, ajak isteri, ajak anak-anak kita, ajak cucu kita. Macam tu. Main kita pergi rumah anak yatim, open, apa putih kata? O-P-H-A apa dia? Anak yatim putih kata apa? Open. Macam itulah. Saya kan silap-silap bunyi open. Tuan-tuan kalau sebut raw silap saya boleh betulkan. Tapi yang ini saya kena tanya tuan-tuan. Bunyi dia apa? Open. Open. Susah lah anak yatim kan? PH aku dia. Jadi anak yatim ni tak ada bapa. Esok 10 Ashura, 10 hari Muharram, hari Ashura tu, Nabi kata di akhir tahun sebelum baginda wafat, tahun depan kalau aku panjang umur, aku akan puasa hari 9 dan hari 10 bulan Muharram. Tapi Nabi wafat, maka sahabat ikut 9, 10 mereka berpuasa hari Ashura. Buatlah bubuk pun hari Ashura tu buatlah. Tak buat, ikut Kedah punya cara, ke sini punya cara. Tapi sedekah, bawa anak cucu, bawa isteri, pergi anak yatim. Jangan pergi seorang-seorang dengan geng-geng tak mau. Bawa anak, bawa isteri masing-masing, ahli keluarga, supaya mereka tengok macam inilah keadaan al-yatimin wal-yatimat wal-masakin wal-fuqara. Kita tengok rumah dia bocor, rumah kita tak bocor, hanya orang miskin. Tengok salam, tengok orang tu, dan doa bersama-sama. Jangan bagi je, okeylah balik, terima kasih, jaga lagi baik-baik. Okey, duduk situ, berdoa, baca Fatihah, Allahumma, berdoa sama-sama, kerana hari itu hari makbul. Berdoa, lebih-lebih lagi selepas kita melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah melalui lidah Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. Jangan anak kita duduk rumah tengok TV ataupun pergi mana-mana. Tak, hari itu booking as a father, parents. Besok 10 Ashura, abah nak bawa kamu semua pergi tengok anak yatim. Ajar anak kita. Kita ni terkesan pasal dulu almarhum bapak kita ajar macam tu. Tapi kalau tak bawa 10 Ashura, kita tunggu dapat bubur mak. Dah makcik dah hantar dah, kata bubur Ashura. Takkan makan bubur lah. Kisah Ashura tak ada. Ashura di 10 Muharram ni, segala kejadian alam Allah mulakan pada 10 Muharram. Macam mana Allah jadikan angin, macam mana Allah jadikan hujan, macam mana Allah bina bumi ni daripada wap. Kemudian Allah jadikan 1/5 ini bumi dan 4/5 itu air untuk bumi ini. Kemudian macam mana matahari Allah perjalankan, bulan Allah atur alam ini 10 Ashura. Kalau kita baca Mahazim Zuhur itu, kitab itu ngeri kita betapa berkuasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya adalah di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu belum kisah di bumi. Nabi selamat, Allah selamatkan Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Yusuf, Allah selamatkan sebuah Nabi Yunus. Kesemuanya terjadi di dalam hari yang istimewa 10 Muharram, hari Ashura. Dengan sebab itu kita berpuasa. Orang-orang Yahudi berpuasa kerana kisah ini ada dalam Taurat. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani berpuasa kerana kisah ini ada dalam Injil. Dengan sebab itu mereka berpuasa satu hari, hari Ashura. Mereka pun berpuasa. Tapi Nabi kata kita berhak, kita juga berpuasa. Dan kita buat 2 hari. Jangan sama seperti
Yahudi dan Nasara, maka kita buat 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Ini cara Rasulullah. Dan anak yatim 10 Ashura kita datang ramai-ramai. Belikanlah Colgate lah, belikanlah baju, belikanlah towel, pergilah cari mana-mana. Saya dah dalam kepala tu dekat Sabak Bernama. Saya nampak dah macam mana budak-budak tu punya pola. Kita kumpul-kumpul, kita bawa semua satu family, dia bawa family dia bawa family dia. Jom kita jalan ramai-ramai. Ini tahun berapa saya buat? Dulu saya bawa satu bas daripada Kelana Jaya tu. Muslimat semua, jom kita pergi. Bawa baju semua pergi, tengok anak-anak yatim. Allahu Akbar. Dimasakkannya nasi biryani pula tu. Saya kata, buat apa ni? Dia kata, tak apa. Ustaz dengan rombongan, kita belanja. Kita belanja. Ini duit Jais bagi. Dia minta peruntukan. Okey lah. Kita kata, jangan bukan anak yatim. Anak yatim saya tak nak makan. Ini kita minta peruntukan. Saudara yang dikasihi Allah. Itu pengisian kita. Pada 10 hari Ashura tu, hari 10 Muharram, baru terkesan di hati. Baru Allah bukakan kalau kita usap anak-anak yatim tu rambut dia, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu the beauty of orphan, anak yatim. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanha, yang orang meminta-minta ni. Kita bagilah. Kalau jumpa orang miskin dah minta, bagilah. Besok 2 tempat, satu anak yatim, satu orang miskin. Pagi kita pergi tempat anak yatim, petang kita cari orang miskin, rumah orang miskin, bagilah. Jangan kita kata miskin ni kan Baitul Mal dah tolong. Kalau Baitul Mal dah tolong, duit kita biar taklah kat Baitul Mal. Jangan duduk kat poket lah. Tolong sama-sama kita infak. Ini sahaja. Inilah kebaikan yang akan sampai pada hari akhirat. Miskin sikit tak apa. Kita tak kaya seperti Bill Gates tak apa. Tak apa. Kita tak kaya macam Sultan Brunei tak apa. Kau semua kaya macam Sultan Brunei payah juga. Kita tak melapak-lapak kaya-kaya semua. Susah. Kau semua kaya pun susah. Nanti sampai satu waktu orang miskin tidak mau sumbangan daripada orang kaya. Kami qanaah, kami cukup, kami redha dengan kemiskinan. Baru kita tahu. Waktu itu bagi orang miskin tak nak. Hari ini dah jumpa dah. Kebanyakan pekerja-pekerja ataupun orang-orang yang baik, yang soleh, sama ada daripada Pakistan, daripada India, daripada Bangla, bila kita upah dia kata tak. Anak tolong, saya tolong billah di tangan. Bagi duit tak apa. Itu dah mula ciri-ciri dah. Kerana apa? Nanti sampai satu waktu sebelum ayat kursi ada di atas tu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Itu. Nanti sampai waktu tu kita nak sedekah, orang miskin tak nak, baliklah dia kata. Bawa satu beg ni. Duit 200,000 nak bagi kat hang. Tak apalah, bawa baliklah tuan haji, dia kata nak buat apa. Lah ni kalau tuan haji letak kat situ, berebut mereka lah. Tapi waktu itu 100,000 orang dah tak pandang. Dah sampai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin tak mau sumbangan. Dengan sebab itu Sayyidina Ali nampak aja orang miskin, cepat. Saya ambil 1 minit. Boleh? Kita berhenti 7.30. Sikit lagi ayat. Satu kisah. Kisah ini asbabun nuzul surah Al-Insan. Surah Al-Insan, asbab dia begini. Satu waktu Sayyidina Ali tak keluar rumah. Nabi tunggu-tunggu, mana Ali tak keluar ni. Dah 2 hari, 3 hari. Selalu Sayyidina Ali datang, dia akan jumpa bapa mertua dia. Ini tak ada. Jadi Nabi pun tunggu-tunggu, tak apa, pergi rumah dia. Pergi rumah dia, tengok Hasan Husin demam. Demam kuat, demam sangat-sangat demam. Itu yang dia jaga budak ni. Fatimah pun tak keluar, maka dia jaga. Kemudian Nabi teringat anak dia Ibrahim yang meninggal di Madinah kerana demam. Maka Nabi berkata, Ali, Fatimah dan pembantu dia, kamu bertiga bernazarlah. Mudah-mudahan Allah terima nazarmu dan Allah sembuhkan Hasan Husin, Ali cucu. Maka Ali dan isteri Fatimah dan pembantu rumah dia, lupa saya nama dia, mereka pun bernazar untuk puasa 3 hari. Dia berniat, dia pasang nazar dia, minta Allah Ta'ala sembuhkanlah anak dia. Alhamdulillah, dengan nazar itu Allah sembuhkan Hasan dan Husin. Ayat ini keluar.
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dia nazar. Kemudian berpuasa, nak buka. Dia sedih keadaan kita ni. Sedih nak buka, tak ada. Tanya bapa ada apa-apa beras ke, ada tepung. Mana dah? Nabi kata rumah aku ada kurma-kurma adalah sikit-sikit kot. Lepas tu Sayyidina Ali pun keluar. Pergilah jumpa Yahudi. Bukan lo Yahudi. Dia kenal Yahudi tu. Dia kata pinjam gandum. Pinjam gandum 3 cupak. Sedih. Orang yang jadi ahli syurga, orang yang dijamin oleh Rasulullah ahli jannah, hidup miskin begitu. Kalau kita ada, kita tak sebuntil. Saya kata kalau adalah aku ya Allah waktu itu, sebuntil ku hadiahmu ya Ali karramallahu wajhah. Tapi apa daya kita hidup di waktu ini? Kita hanya sekadar dapat sirah dan kisahnya. Kalau untuk Hasan, untuk Ali, bukan tepung aku hantar, susu aku hantar, jam aku hantar, butter aku hantar, apa lagi, bacon baik punya untuk breakfast buka puasa besok aku hantar, susu aku hantar. Tengok. Tapi Sayyidina Ali tak ada apa, pergi rumah Yahudi, nama pasal tajuk tu bukan teringat macam tu, jumpa dia nak pinjam 3 cupak gandum. Yahudi kenal Ali, dia tahu. Dia kata bagi Ali ni orang paling amanah. Tak ada tanya, tak nak kolesterol ke, kena sign ke apa, tak ada. Pasal dia ni terkenal amanah. Dia kata tak apa, ambil 3 cupak. Cukup lah 3 cupak, cukup lah. Saya berpuasa untuk buka puasa Allah. Yahudi tu tengok, dia kata Ali. Dia berkeluk Ali ni. Tolak kebahagiaan dunia. Ali terkenal dengan cukup kuat bersedekah. Okey, sampailah hari nak buka tuan-tuan. Buatlah roti 5 ketui. Hasan 1, Husin 1, Ali 1. Buat ban. Tahu ban kan? Ban dengan pembantu rumah dia. Elok-elok nak makan, nak masuk waktu buka puasa. Orang tengok itu. Ini rumah Ali kan? Ya, kami ni dah beberapa hari tak makan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan yatiman wa asira. Itu dia. Ayat itu asbab nuzul dia. Jadi Ali kata bagi 5 bagi. Saya pun dulu masa budak-budak dengar cerita ni, saya kata kenapa Ali bagi semua ustaz? Bagilah 2, tinggallah kan. Hasan Husin tu kesianlah, dia budak lagi. Ali, Nabi tak tahu, Nabi dah balik rumah dah. Bagi. Tak makan-makanlah, minum air dengan apa kurma yang ada kat rumah. Makan. Besok pagi puasa lagi, dah jadi 3 hari bernazar puasa. Buat lagi 5 biji. Datang pula anak yatim. Tu dalam Quran tu kata yatiman, miskinan, yatiman wa asira, dan orang susah. 3 kumpulan ni datang 3 hari betul-betul sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran. Begitu hebatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana apa? Waktu yang cukup kritikal. Dia berpuasa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Balik nanti tengok ayat 7, 8, 9, 10 tu dalam surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan. Hal ata'ana al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat itu yang kita baca selepas surah Sajadah subuh pagi Jumaat. Sudah. Itu. Jadi dia tak tinggalkan orang miskin, dia tak tinggalkan orang anak-anak yatim. Dia korban. 5 butir ban pagi-pagi. Dah tu pinjam pula tepung tu kat Yahudi. Tuan-tuan alhamdulillah, Cina pun kita tak pinjam. Paling-paling pinjam duit ya, sat-sat ya. Tak pernah pinjam beras kat Cina. Pernah pinjam beras tepung kat Cina. Tak ada lah, orang kafir lah. Tapi ketika itu sampai itu miskinnya keadaan ekonomi waktu itu. Saudara yang dikasihi Allah, itu kisah. Kena tahu. Jadi bila kita tahu barulah kita insaf, baru kita rasa syukur. Jadi rezeki yang Allah ada. Allah kata bagi fakir miskin 10 Ashura ni, hari Ashura keluar bagi. Allah akan ganti. Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'ana sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
Begitu keadaannya. Di atas keikhlasan kita, Allah akan tambah ikut kapasiti. Makin ikhlas makin banyak, bukan 100 kali 700 saja, tapi berganda-berganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah apa yang dia suka, dan dia berkuasa di atas sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang meminta-minta kita jangan herdik, anak yatim kita jangan jadi Muhammad, bagi tahu. Kemudian yang last sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berkenaan dengan nikmat Tuhanmu, perlihatkanlah. Kita ada dapat nikmat Allah Ta'ala, ada harta, bagi. Tunjuk dekat Allah. Ya, ini dengan sebab engkau menerima nikmat Allah, iaitu pangkat kenabian. Ini untuk Nabi. Dan Al-Quran, kita hendaklah engkau sampaikan pengajarannya kepada semua orang ramai. Sampailah kat kita. Jadi kita sampaikan, ini nikmat Allah. Iman nikmat Allah, Al-Quran nikmat Allah. Dan apa yang kita lihat hari ini, nikmat Allah. Inilah 11 ayat secara ringkas pagi ini saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tadi Nabi berpesan jangan lupa suratul Mulk. Sering ustaz pesan, saya takut ya. Saya tak mau jadi orang yang bercakap tapi tidak baca. Apa-apa saya buat dulu. Memang saya dah buat, baru saya kata, kalau tidak, kabura maqtan indallah. Murka Allah sangat besar bagi orang-orang yang bercakap tapi tidak berbuat. Dia suruh orang buat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Dia suruh orang buat baik tapi dia lupa diri dia. Itu tak boleh. Jadi sama-sama kita ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah kisahnya. Selepas 6 bulan tak turun wahyu, akhirnya turun wadduha dan baginda gembira. Habis saja wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dia baca la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dah 7.30 seperti mana yang saya janjikan, mari kita bersama-sama baca wadduha molek-molek dan kita hadiahkan untuk diri kita, untuk Rasulullah SAW dan untuk semua almarhumah ibu bapa kita. InsyaAllah Allah berkati pada bulan Muharram yang mulia ini. Setuju baca ramai-ramai? Setuju kan? Baca ni tak payah saya baca dulu. Itu murattal. Kita baca serentak sekali. Ajar standby. Wahid ithnain thalatha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suara yang kuat ya. والضحى والليل إذا سجى. Terus ما ودعك ربك وما قلى. Nazar. Saya pernah mendengar daripada ustaz-ustaz kata dia, nazar ni kata dia membuat orang yang malas, orang yang kedekut. Dia menjanjikan beramal kepada Allah sekiranya Allah menunaikan janji atau permintaannya. Dan saya pernah tanya kepada ustaz Nuruddin daripada Banyak Masjid, dia kata nazar ini tidak akan melambatkan cepat dan tidak mensebabkan dengan lambat. Jadi saya confuse. Sebab dulu kita nazar kata kalau anak kita berperiksa, kita puasa 3 hari,
Macam kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Jadi apa pandangan kita sebenarnya dengan nazar ni? Adakah boleh atau tidak boleh atau jangan? Okey. Satu soalan yang baik, dan sepatutnya ustaz itu menerangkan bila berlakunya nazar, bolehkah kita bernazar, dan di atas perkara-perkara apakah yang kita bernazar. Nazar yang tak boleh sama sekali sampai hari kiamat, saya menyatakan, ialah nazar perkara-perkara maksiat, perkara lara. Sebagai contoh, saya menazar botak kepala kalau selama menang final. Itu tak ada. Tak ada dalam kitab, tak ada dalam mushaf, tak ada berlaku. Itu bukan nazar. Itu bukan panggil nazar. Kalau orang buat nazar macam itu bid'ah. Iaitu yang dibuat, yang ditambah-tambah, yang direka-reka. Dan nazar ini berlaku hanya ketika, bukan kepada orang malas. Sayyidina Ali bukan orang yang malas. Sayyidina Ali dan Nabi sendiri bukanlah sembarangan manusia. Dia tidak akan bercakap wa ma yantiqu 'anil hawa illa huwa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap itu suka dia. Dia tidak bercakap kepada Sayyidina Ali mentang-mentang menantu dia, cucu dia, bukan. Ketika itu keadaan Madinah sangat susah, sangat kritikal, ekonominya meresek, jatuh betul. Makanan susah, ubat-ubat susah, apa susah. Sayyidina Ali dah usaha 3-4 hari sebelum tu sehingga tak datang ke rumah Rasulullah. Ini nak ambil perbandingan. Dan apabila baginda merasa menantu tak mai, cucu tak mai, dia kata Fatimah pun tak mai, apa hal? Maka Rasulullah pergi ke rumah mereka ziarah dan didapati cucunya demam. Tak ada apa kat rumah. Panadol pun tak ada. Obotan pun tak ada, tiger balm tak ada, apa pun tak ada. Jadi macam inilah Ali cuba bernazar, 1, 2, 3, kamu 3 ni bernazar. Mudah-mudahan Allah terima nazarmu dan Allah sembuhkan Hasanuddin, budak yang belum berdosa. Mereka berniat bernazar, betul-betul minta kepada Allah, dan Allah kabulkan sampai turun ayat yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatir. Dan Sayyidina Ali pula wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Dia tidak minta balasan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Dia syukur, dia memang redha. Ini Sayyidina Ali. Jadi ustaz yang menceritakan nazar itu ialah nazar-nazar yang tidak berkaitan dengan kisah yang seperti ini. Nazar tiba-tiba memanglah orang malas. Dia kata aku kalau dapat kerja ni, aku nak sedekah. Aku dah minta kerja A, B, C, D, katalah. Lepas tu susah sangat, dia kata ya Allah. Dia tak datang, ya Allah, aku dah minta. Dia kata aku telah, ni nazar ya, hukum nazar. Aku dah minta ya Allah, aku dah usaha. Minta PKNS tak dapat, minta pusat zakat tak dapat, Jabatan Agama tak dapat, Universiti Melaya tak dapat, minta JKR pun tak dapat ya Allah, sampai minta syarikat Shell pun minta kerja jadi pion pun tak dapat ya Allah. Bukakanlah pintu rezekiku ya Allah, aku memohon padamu, dengan ini aku bernazar ya Allah. Sekiranya ya Allah kau berilah, kau bukakan laluan yang aku tanggung susah ni, tanggungan aku nak biaya adik aku sekolah, nak biaya ibuku, nak biaya bapa aku ni, aku nak suruh begini. Minta nazar. Apa pula tak boleh ni? Adakah itu orang malas? Jadi ustaz yang menceritakan ni, dia ambil mudah dia. Kadang-kadang ustaz pun kena tegur, kenapa ustaz cakap macam tu? Tanya dia balik. Macam malas, macam mana malas? Ini budak ni, orang yang tahu tentang hukum nazar, dia usaha maksimum. Nabi pun begitu, pernah nazar di Taif. Satu ketika dulu, ya Allah, sampai tak ada ni, kalau mati semua ni, tak ada siapa lagi yang menyembahmu di bumi ini ya Allah. Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Yang di dalam perut Siti Maryam. Jadi kita
Kita tak kena belajar bab nazar betul-betul. Kalau tak tahu tu saya cakap, ikut-ikut je. Dia kata orang malas lah kalau tidak, dan tak mengubah. Allah idza arada syai'a, Allah akan ubah nasib seseorang itu berdasarkan pada doa. Doa mukhul ibadah, itu nazar sebahagian daripada doa. Ikhtiar. Allah kata doa itu mukhul ibadah, otak ibadah, boleh menentukan nasib. Nasib boleh berubah dengan doa. Apa lagi nak? Tuan ni nak nazar boleh. Aku ni sekian lama dah teringin nak pergi Mekah. Bernazar lah dapat aku pergi Mekah. Ya Allah, dalam usia 70 tahun ni dah tua ni, dah tak ada daya dah. Ya Allah, minta lah sangat, bukakanlah jalan untuk aku ke Mekah. Aku nak berpuasa lah. Tiba-tiba tabung haji berpanggil. Tu dia kata, Tuan Haji XYZ boleh pergi Mekah. Penerbangan ni MH sekian. Alhamdulillah, sujud syukur. Nak puasa pun, puasa 3 hari. Puasa 7 hari, puasa. Nak bersedekah, sedekah. Kuasa bukan di tangan kita. Untuk menentukan kita boleh pergi, itu tertakluk kepada jemputan Rabbul Jalil. Walaupun dah daftar tabung haji, walaupun dah cukup duit tapi tak terpanggil, tak panggil, minta tak dapat. Nazar boleh. Allah buka. Allah nak tengok hati kita. Innallaha la yanzuru ila thiyabikum wa la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pakaian kita, orang senang ke orang susah, apa yang kita pakai Mercedes ke, pakai Proton ke, pakai kancil ke. Allah tak pandang tu. Hang duduk banglo ke, teres ke, Allah tak pandang. Allah tak tengok hang punya keturunan rupa hang ningrat ke, nak raja ke, nak apa, Allah tak pandang. Walakin Allah tengok hati dan perbuatan kita. Qulubikum wa a'malikum. Apa niat kita? Allah. Itu Allah maksud respon. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, you name it, I deliver. Allah say. Senang. Itu dia. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bab nazar. Usaha dulu. Bukan tiba-tiba terus dia. Habis dia exam dia nak nazar lah. Usaha dulu, usaha. Jadi kalau kita tahu kisah-kisah macam mana orang bernazar, baru kita boleh bernazar. Ini bukan ikut-ikut. Dia kata, selama menang botak dari skor kawan saya dulu, aku nak botak, kata dia. Betul-betul skor botak. Kata hang punya nazar ni tak pakai. Apa saya pula tak pakai, tak ada pahala. Tak ada. Kata, mana ada dalam kitab tak ada cerita botak dari skor gol menang Piala Malaysia, hang botak kepala dapat pahala. Tak ada. Aku doa tau, aku doa bagi Selangor menang. Doa dah. Takat doa je. Doa bab lama tak ada. Doa mesti perkara-perkara baik. Apa salahnya menang, dia kata. Lawan Singapura dah bawa waktu. Ini manusia. Saya kata tak ada nas mengatakan nazar untuk perkara lama. Ini nazar ni mawi dulu kalau menang ni. Juara tu. Bos nazar ni memang begini dia. Mawi menang. Nak sedekah lah katanya. Belajar kawan-kawan. Terpulanglah tapi memang tak ada. Yang bab tu tak ada dalam nas. Jadi kita buat itu yang perlu akal. Yang ulul albab ni yang Nabi kata, jadi Al-Quran kata, jadilah ulul albab, orang yang bijaksana. Contohi Rasulullah SAW. InsyaAllah cukup sudah tak? Okey, puas hati? Any question? Tak ada. Mudah-mudahan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya manusia kelemahan, ya. Kita sama-sama bermaaf-maafan dan ingat-ingat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kifarah dan suratul 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.